Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau Al-Mustaqim FRU. Yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya Tuan-Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pegawai-pegawai pemerintah, anggota-anggota dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Dapat kita solat berjemaah maghrib. InsyaAllah isyak pun juga berjemaah. InsyaAllah besok pagi subuh berjemaah juga. Mudah-mudahan budaya solat berjemaah ini akan kita teruskan. Sampai bila? Sampai kita padam. Saya tengok depan ni semua orang lelaki. Bagi orang lelaki hukumnya fardu kifayah. Mesti berjemaah. Jangan seorang-seorang. Dengar orang ada mana? Jangan seorang-seorang. Kerana kalau seorang-seorang semayang saja tak siur nak datang ke berjemaah ni, dia dikira sesat. Jangan nyolak mata nama saya, bukan saya ngabur ni. Nabi ngabur kan? Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah buat apa itu. Tak pernah semayang seorang. Dia mesti berjemaah. Dekat nak wafat pun Nabi itu masih berjemaah lagi. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat kata Nabi. Jadi orang semayang seorang di rumah dia orang lelaki, orang perempuan nak apa? Orang lelaki. Mesti berjemaah. Hukumnya fardu kifayah. Siapa yang melazimkan semayang fardu jemaah, semayang fardu itu berjemaah, dia akan dapat 5 fadilat.
5 kelebihannya. Siapa tak nak? 5 kelebihannya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalannya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia dapat meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tanda? Cakap apa? Yang mana tanda? Kelima-lima tanda ya. Sebelum saya ceramahkan pada petang ini, malam ini, saya nak memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Kerana saya tahu yang datang ni bukannya dari bertempatan ni. Banyak kursus daripada luar sini, luar Ipoh ni. Ada yang dari Sabah, ada yang dari Johor, ada yang dari Pahang. Ada yang dari Gopeng, Siawan, Botek. Dan saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya ialah Ibrahim Istar. Saya anggota yang paling lama di sini. Bukan anggota FRU, anggota ngajar. Paling lama saya ngajar di sini lah. Tahun 80-an lagi saya ngajar sini. Kebanyakannya ada di sini dah pencen belaka. Ya, pegawai-pegawainya dah pencen. Imam-imamnya dah pencen. Kebanyakannya boleh katakan hampir semua pencen dah. Yang ada tu semua baru-baru belaka. Pangkat-pangkat cucu belaka. Saya ngajar tahun 80-an dah ada sini dah. Tahun 80-an, sekarang tahun berapa? 2020-an. Itu dah 40 tahun. Ya. Jadi pada malam ni saya nak ceramah umum aja. Ada bawa kitab ni. Bulan sudah tak bawa kitab. Malam ni ceramah umum lagi. Kerana baru jumpa. This is the first night I met you. Udah kejut dengan kejut dengan saya cakap putih. You know I was once a teacher teaching English, you know. Saya dulu seorang cikgu mengajar bahasa Inggeris. Lepas tu dekat nak pencen tu. Dapat air dapat. Dekat nak pencen saya minta tauliah mengajar daripada Pejabat Agama Negeri Perak. Agaknya silap nama tu dibagi nama tauliah. Itu tahun 80-an lagi dah. Dibagi nama tauliah. Itu yang ngajar kan ni. Datang kemari tahun 80-an dah ada sini. Begitulah. Tapi sebelum bagi tauliah tu diuji nama dululah. Agak silap agak. Diperkasih-perkasih agak benda tu tak lulus tapi lulus juga. Itu yang ngajar sekarang ni. Jadi sebelum saya nak beritahu. Malam ni tajuknya Fadilat sembahyang berjamaah. Sembahyang tu mesti berjamaah. Allah khabar Quran, wa aqimus salata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sembahyang dan rukuklah kamu bersama-sama dengan mereka yang rukuk. Biar bersama-sama berjamaah. Ini orang lelaki saja, orang perempuan tak apa. Perempuan dia sunat. Kalau orang lelaki fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Kalau ada yang menjalankannya, yang lain tidak berdosa. Itu arti yang fardu kifayah. Kalau semua tak buat, semua berdosa sekali. Itu namanya fardu kifayah. Jadi dia akan dapat 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Dia tak ada banyak masalah hidup kalau dia sentiasa berjemaah. Tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah ekonomi. Ada tapi tak banyak. Kesihatan tak ada banyak masalahnya. Ekonomi tak ada banyak masalahnya. Tak ada masalah disiplin anak-anak. Tak ada disiplin isteri dan sebagainya. Allah selesaikan masalah dia. Hidupnya lapang. Cukup aja pendapatan dia. Tak ada tak cukup. Ini tak cukup. Yang ni tak ada. Lupa nak ngabar. Saya berasal dari Kampung Gajah. Orang Perak. Sebab itu ke mana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan ke Kampung Gajahan saya.
Sebab slang saya ni, slang apa? Slang kamu gajah. Perak jati. Untuk orang Sabah, orang Sarawak, saya minta maaf lah yang mana-mana. Kena faham lah. Lantak lah komen. Faham, idak-idak lah. Itu yang pertama. Dilapangkan kehidupannya. Tak ada masalah. Tak ada banyak masalah. Ada masalah ada tapi tak banyak. Kerana kita hidup memang diuji oleh Allah Ta'ala. Ada masalah. Tadi saya dah baca ke mukadimahnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kalau baik amalannya dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat amalannya dibalas dengan kejahatan. Itu yang pertama. Ya, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Kita tak lama lagi, bukan lama benar hidup dalam dunia ni. Ya, kata Nabi, umat aku di akhir zaman hidupnya umurnya antara 60 hingga 70 tahun. Masihi. Bukan Masihi, Hijrah. Bukan Masihi ya. Hijrah. Hijrah tu kira dah 50 lebih lah. Itu get ready lah. Mana yang dah sampai 50 lebih tu, 55, 56 tu, get ready tu. That is your time when you have to go out of this world. Dia sampai nak saya. Dia dulu dia tua dia. Betul lah pun. Memang saya ni umur saya berapa? Dah 81 tahun umur ni. Patutnya saya dulu. Tapi mati ni ada ke rukun tuan-tuan? Ada rukun mati ke? Rukun mati yang pertama tua ada? Ada? Yang kedua kencing manis ada? Yang ketiga darah tinggi ada? Yang keempat lemah jantung ada? Tak ada. Dia tak ada rukun. When your time comes, out you go. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni kalau boleh nak lari dari mati, dia yang bekerja benar sikit, sakit pergi jumpa doktor. Sakit sikit pergi jumpa doktor. Sakit sikit pening sikit dah makan Panadol. Jangan matilah tu. Tapi mati juga. Bila dah mati, masuk dalam kubur. Udah mati, masuk dalam kubur. Di kubur ada seksa, ada nikmat. Jadi orang yang sentiasa berjemaah, dia lepas daripada seksa kubur. Seksa kubur ada 4. Dengar elok tuan-tuan dan puan. Seksa kubur ada berapa? 4. Seksa yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. 3 langkah je mereka balik daripada ngantor kita di kubur. Dengar selipun je, prak, dah datang 2 malaikat. Seorang namanya mungkar, seorang namanya nakir. Mungkar dan nakir. Dia akan datang menyoal. Ahli kubur tu, orang yang mula-mula masuk kubur tu, tanyanya. Kalau tak boleh jawab, dia mau ini apa ni? Cemeti, darah besi. Kalau seluruh jin dan manusia itu nak mengangkat cemeti, dia tak angkat. Punya berat tau. Dia akan bertanya. Tak ada banyak soalannya, 6 soalan saja. Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Yang tiga, wama dinika. Yang keempat, wama imamuka. Yang kelima, wama qiblatuka. Yang keenam, waman ikhwanuka. 6 soalan je. Tuan-tuan, kalau SPM ada 6 soalan je, macam. Dia memang ada ngambil SPM dah dulu. Kalau 6 soalan je macam. Belakang lah. Lulus belakang lah. Udahlah 6 soalan tu, bocor pula tu. Dah tahu belakang. Tuan-tuan, kalau profesor dapat soalan bocor macam. Profesor SPM ke, SCPM ke, degree ke, soalannya bocor macam. Lulus belakang lah. Ini bukan boleh dihafal-hafal. Walaupun 6 soalan saja. Bukan melalui ingatan kita. Bukan melalui hafalan kita. Bukan melalui ilmu pengetahuan kita. Soalan itu melalui amalan kita dalam dunia. Bila ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu?
Kalau tak boleh jawab, I'm sorry, I do not know the answer. Apa tak? Boom, dia empuknya. Sekali empuk, 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa lalu nahan yang ke tangan? Saya nak nangkap gambar ni. Ini TikTok entah. Nak nangkap gambar TikTok. Dia boleh nahan yang ke tangan. Kalau boleh jawab, baru tanya soalan yang kedua. Tadi, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau dalam dunia ni tak kenal siapa nabi kita, tak boleh jawab. Tom dia empuk dia malaikat. Tengok sama nanya, kalau mungkar nanya, nakir ngempuknya. Kalau nakir nanya, mungkar ngempuknya. Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Yang nak jawab tu hidup kita ni. Cara hidup kita. Bukan ilmu pengetahuan kita, bukan hafalan kita, bukan ingatan kita, tak ada. Yang nak jawab cara kita hidup. Kalau hidup kita tu ikut nabi, menjadikan contoh kepada dia, mayang ikut nabi, berjuang ikut nabi, akhlaknya ikut nabi, apa saja ikut nabi, terus boleh jawab Muhammadun Nabi. Kemudian tanya soalan yang ketiga, wama imamuka, bukan waman imamuka, wama imamuka, apa imam kamu? Boleh bukan itu nombor 4. Nombor 3 apa? Wama dinuka, apa agama kamu? Kalau kita tak nak ikut Islam, semayang tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, nikah kahwin tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dentum, dia empuk, dia malaikat lagi. Tahu? 70 hasta lagi terbenam ke bumi. Sebab itu kita kena ikut Islam. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham ke ni? Mana tahu kan? Tak faham? Sama dengan orang ngaji orang putih tu. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Kerana Tuhan tak terima kalau tak ikut Islam. Allah kabur dalam Quran. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau rugi macam akal lah. Jadi kena ikut Islam, baru boleh jawab al-Islamu dini. Boleh jawab Islam itu agamaku. Itu yang ketiga. Yang keempat is wama imamuka, bukan wama imamuka, apa imam kamu? Kalau waman imamuka, siapa imam kamu? Lihat imam saya namanya Firdaus. Boleh lah. Ini apa imam kamu? Kita hidup ni kena ikut Al-Quran, baru boleh jawab. Apa saja kita buat berpandukan Al-Quran. Kerana dalam Quran tu ada perintah, ada larangan, ada galakan. Itu dalam Quran sebenarnya. Ada cerita sebenarnya. Jadi bila kita boleh jawab, baru ditanya soalan yang lain. Itu yang keempat. Wa ma qiblatuka, yang ketiga. Wa ma, yang kelima, bukan yang ketiga, yang keempat, kelima lah ya. Wa ma qiblatuka, di mana kiblat kamu? Kalau kamu dalam hidup tak pernah semayang, tak tahu mana kiblat, rumah sendiri pun tak tahu mana kiblat, esok tak boleh jawab. Bila kita boleh jawab, apa jadi? Kena empuk lagi. Dan yang keenam, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Saudara-saudara kamu siapa? Kita kena jawab al-muslimina wal muslimat ikhwani. Muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Kalau nak bergaduh aja, dengan jiran bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, tak bertegur aja macamnya. Jadi macam mana nak jawab? Saudara-saudara apa, muslimin muslimat tu saudaraku? Itu soalan dalam kubur. Itu seksa yang pertama. Bagi mereka-mereka yang tak mementingkan sembahyang berjemaah. Bagi orang yang boleh sembahyang berjemaah, dia boleh jawab semua tu. Segala-gala boleh jawab. Soalan pertama boleh jawab, kedua boleh jawab, ketiga boleh jawab, keempat boleh jawab, kelima boleh jawab, yang keenam boleh jawab. Bila boleh jawab, baru ditanya rukun Islam yang lain. Baru ditanya bab sembahyang, baru ditanya bab puasa, baru ditanya bab zakat, baru ditanya bab haji dan sebagainya. Kalau semua okey, semua bagus, boleh jawab mereka. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang apa? Laksana seorang mempelai. Tahu mempelai?
Ya Allah, ni minta kata mempelai ya? On your first wedding night. Ingat ke tak? Dia minta dia kahwin. Semua tak kahwin mereka ke ni? Malam pertama. Mempelai itu malam pertama lah. Ingat ke tak? Mana dah berumur sikit tu. Ingat ke tak ingat? Siapa dah lupa angkat tangan? Saya 50 tahun lebih dah jadi mempelai. Ingat sampai sekarang? Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau dia jadi mempelai on your first wedding night. Ya. Lene ke tak lene tidurnya? Sekali lagi. Lene ke tak lene tidurnya? Kalau lene bingung jawabnya. Sudah-sudah dah siang aja. Itu soalan dan pukulan mungkar nakir. Ya. Jadi orang yang lazim mengerjakan sembahyang berjemaah, dia akan lepas daripada seksa kubur. Tak ada kena seksa. Lepas. Siapa lalu nahan? Yang mana lalu nahannya? Tuan-tuan, yang mana lalu nahan seksa kubur? Yang pertama pukulan mungkar nakir. Itu baru satu. Yang kedua dihimpit bumi. 4 seksa kubur, ingat tahu? Yang kedua dihimpit bumi. Bumi tu geram tengoknya. Pasal apa? Tak nak sembahyang? Ingkar? Tak nak ikut perintah Allah? Tok bila azan ni je tak tahu ni. McDonald aja. Bumi geram. Oh, you are very proud. Wait, when you come to me, I'll crush you, kata bumi. Ya? Itu seksa yang kedua. Lalu nahan tak? Sampai berselisih tulang rusuk. Kalau dihimpit di bumi itu. Yang ketiga, tengok ni, apa ni? Tengok jari saya ni, apa ni? Agak-agak. Ular. Tahu ke ular? Ya Allah, ular. Ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Ular dan kala tu mematuk-matuk menggigit-gigit sampai hari kiamat. Itu seksa nombor 3. Ular tu panjangnya, ni bukan lawak tau. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Besarnya besar tengkuk unta. Besar tengkuk unta tu lebih besar daripada tiang ni. Tengkuk unta. Tengkuk lembu lah lebih kurang besar tu ya. Tu ular dan kala. Namanya pun gerun kita dengarnya. Sujahul aqra' qra' namanya tahu. Sujahul aqra' namanya. Itulah yang matuk-matuk menggigit-gigit sampai kiamat. Itu seksa nombor 3. Seksa yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Sebab kubur tu boleh jadi taman daripada taman syurga, kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Al-qabru raudatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min khufarin niran, kata Nabi ya. Itu kan ayat Quran tu, hadis. Kubur itu satu taman daripada taman syurga dan kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Kalau jurang neraka, api neraka itu masuk dalam kubur. Dimasukkan api neraka dalam kubur. Siapa lalu nahan api neraka angkat tangan. Siapa lalu nahan api neraka angkat tangan. Who can stand the wrath of the fire in hell? Put up your hands. Saya nak tengok mana kubur orang ni. Itu api neraka. Sebab ada orang gelak dengan neraka tu, kakak. Dia jadi bahan ketawa neraka tu. Padahal neraka tu dahsyat. Nabi bila diwahyu tentang neraka, dia jumpa dengan balik-balik tu jumpa dengan sekumpulan pemuda sedang gelak ketawa. Kak. Dia pun pergi jumpa dengan pemuda tu. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya kamu tahu seperti mana yang aku tahu tentang api neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kata Nabi, ngapa pada pemuda-pemuda tu ya? Kerana dia menangis bila dia wahyu tentang neraka. Kerana selemah-lemah api neraka, dengar elok-elok tuan-tuan, selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Ingat kenyataan ni. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa boleh nahannya? Itu api neraka ya. Dia masuk ke api neraka dalam kubur tu. Dia balik-balik mayat tu. Mayat dia di atas, api di bawah. Api tu neraka tau. Bukan api gas. Bukan api dapur kita ni, bukan api kayu api. Ni api neraka tu. Yang 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia ni. Ini yang bakar dia bawah. Dia balik-balik macam orang manggang apa?
Macam orang manggang barbecue. Tahu barbecue? Ya Allah, dia minta kerti apa barbecue? Barbecue tu babi lah. Ya Allah. Zaman Robin Hood tu. Tak pernah tengok Robin Hood. Robin Hood of Nottingham Forest. Tangkapnya babi tu, dicucuknya panggung tu, dibakar ke bawah dia. Dipanggang di bawah tu. Macam itulah. Itu apa seksa neraka 4. Yang mana lalu nanya? Which one do you prefer? Which one you can stand? Jawab neraka. Ini seksa yang apa ni? Fadilah yang kedua. Yang pertama tadi lapang hidupnya, yang kedua lepas daripada seksa kubur. Yang ketiga apa lagi? Penat ngajar lupa. Yang ketiga apa? Dapat kitab amalannya dengan tangan kanannya. Esok tuan-tuan ni, saya tuan-tuan semua sekali akan dicek, akan dihisap, akan dicek. Semua akan dihisap oleh Allah Taala. Allah dah khabar, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia itu. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Semua akan ditanya. Motor ada berapa? Basikal ada berapa? Baju ada berapa? Kepiah ada berapa? Seluar ada berapa? Rumah ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Homestay ada berapa? Duit ada berapa dalam bank? Semua akan ditanya. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Jadi bila dihisap, ada orang yang dihisap dengan hisap yang hisap yang ringan, cincai je. Ada orang yang dihisap dengan hisap yang bersangatan. Itu bergantung kepada amalan kita dalam dunia lah. Sudah dihisap, akan dibeli kitab. Diberi keputusan. Siapa yang cakap tu? Setelah dihisap, dia akan diberi keputusannya. Lepas itu terus bagi dapat keputusan. Selamat kata selamat dia bergantung kepada cara dia menerima kitab tu. Kita akan mengambil kitab tu daripada malaikat dengan 3 cara. Dengar elok. 3 cara. Masa saya ngajar jangan cakap. Nanti esok Allah bangkitkan seperti apa? Seperti babi hitam. Siapa nak? Siapa bercakap-cakap dalam majlis ilmu, nanti Allah akan bangkitkan dia dari kubur seperti babi hitam. Siapa nak? Jadi keep quiet. Dia seorang yang cakap. Nantaklah saya dah tua. Saya dah kabur saja. Jadi, dia akan menerima kitab dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan tangan kanan. Cara yang kedua dengan tangan kiri. Cara yang ketiga dicucuk dada tu. Tembus ke belakang. Ambil dari belakang. Yang mana tak? Yang mana tak tuan-tuan? Satu cara tangan kanan. Lagi satu dengan tangan kiri. Lagi satu cucuk dada tu tembus dari belakang. Ambil dari belakang. Mana tak? Dan tangan kanan lah. Itu tanda bahagia. Namanya tu ya. Apa kata Allah? Ini ayat Quran tau. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Dan kembalilah dia kepada keluarganya dengan rasa gembira. Paling mengembirakan tuan-tuan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua masuk syurga. Itu yang paling mengembirakan. Bukan semua orang dapat ni. Rasul-rasul pun tak dapat, Nabi Nuh tak dapat, Nabi Lut tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling mengembirakan. Jadi kalau kita tidak, kena terima kitab dengan tangan kanan. Kena dalam kanan, maknanya dia kerana dia melazimkan sembahyang berjemaah. Jadi itu di antaranya. Lagi satu, tangan kiri. Dapat tangan kiri. Itu tanda masuk neraka dulu. Washabus shimal, kata Allah Al-Quran. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa nak kena? Golongan kiri masuk neraka dulu.
Lagi teruk, cucuk dada tu, tangan kiri ni, bukan tangan kiri tu. Tangan kiri ni, nyucuk dada, tembus sampai ke belakang. Tangan ni, kuku ni bukan kuku macam ni, kuku ni temaga tau. Nah, cucuk dia, tembus ke belakang. Habis tu ambil kitab dari belakang. Kitab amalan tu. Dia ada convocation besar-besaran, penyerahan kitabnya akan datang. Di akhirat betul. Allah dah kabul Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni. Dan akan dimasukkan dalam neraka yang namanya sa'ir. Neraka ada 7. Salah satu namanya sa'ir. Neraka ada 7. Yang pertama Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Khutamah. Yang keempat yang ketiga Saqar. Bukan Khutamah. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir namanya. Itu nombor 4 ya. Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh Lazah. Mana nak? Mana nak 7 neraka tu? Mana pilihlah. Yang pertama Jahannam. Nak. Yang kedua Jahim. Nak. Yang ketiga Saqar. Nak. Yang keempat Sa'ir. Nak. Yang kelima Khutamah. Nak. Yang keenam Khawiyah. Yang ketujuh Lazah namanya. Kalla innaha lazah. Itu 7 neraka. Ya. Jadi dia dimasukkan neraka yang dinamakan Sa'ir. Nama neraka itu Sa'ir. Ya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan neraka yang bernama Sa'ir. Karena kalau dia menerima dari kitab tangan kanan dan tangan kirinya dari belakangnya. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kata Allah ya. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan dan dia akan masuk ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Itu seksa yang berapa tadi? Yang ketiga, menerima kitabnya. Seksa bukan seksa. Fadilat yang ketiga. Dia lepas daripada yang pertama dia lepas daripada pukulan muka nakir. Yang kedua lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga dapat kitab amalannya dengan tangan kanan. Dapat kitab amalan tangan kanan. Maknanya dia bahagilah tu masuk syurga. Neraka ada 7. Syurga ada berapa? Kuis perdana malam ni. Syurga ada berapa? 7. 7 ke berapa? 8. One more time. Syurga ada berapa? 8. Neraka ada berapa? 7. Syurga ada 8. Yang pertama namanya Firdaus. Ada yang mana kedua rumah Firdaus ya? Yang pertama. Yang kedua namanya Adnan. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Ma'wa. Sebab betul tu Ma'wa, jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa itu girlfriend. Ini Ma'wa. Ya, Ma'wa betul-betul. Ma'wa tu orang kadang kata Ma'wa, mak saudara. Kata Ma'wa tak betul juga. Yang sebenarnya Ma'wa macam orang Pulau Pinang. Macam orang Kedah. Macam orang Pekanserai, Ma'wa. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, Kholamdal, kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Mana nak? Mana nak tuan-tuan? Firdaus. Yang lain tak nak? Tak, yang mana? Lain kali kalau ditanya orang tak yang mana, jawab apa? Tak semua lah. Nak mana? One more time. Nak mana? Semua tak betul. Semua. Ya. Ini orang kaum gajah ni tau. Ada dah khawatirkan. Nak semua. Pasal apa kita di syurga esok berapa lama? For how long are you going to be in paradise? For how long? Forever and ever and ever and ever. Kadang-kadang pergi syurga ni, kadang-kadang syurga ni ya. Itu syurga. Jadi itu yang ketiga tadi, dapat kitabnya melalui tangan kanannya. Yang keempat, fadilat orang yang sembang berjemaah ni. Ya. Yang keempat, dia akan meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Seperti kilat menyambar. Suruh-suruh lepas aja.
Ndak ke tanah. One more time. Ndak ke tanah. Macam kilat menyambar. Suruh-suruh dah lepas aja. Sedangkan titi Siratul Mustaqim tu besar mana? Ada ke besar Golden Gate of San Francisco? Ada ke besar jambatan Tambak Johor tu? Ada ke besar jambatan Pulau Pinang? Ya? Ada ke besar jambatan Iskandar yang menyeberangi Sungai Perak tu? Di Kuala Kangsar tu? Ada besar tu? Besar mana? Lebih kecil daripada rambut. Dengar elok. Titi Siratul Mustaqim itu adalah satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga kena meniti. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Bukan pedang yang tuan-tuan simpan di rumah tu tumpoi buat perhiasan. Ini pedang zaman Rasulullah ni. Pedang perangnya. Sekali pancung apa? Putus kepala tu. Ini tajam. Lebih tajam daripada mata pedang. Jaraknya dari tepi ke tepi makan masa 15,000 tahun perjalanan. Dengar tak? Antara tepi ke tepi. Berapa perjalanan? 15,000 tahun perjalanan. Itu jarak antara tepi ke tepi. 5,000 tahun. Opini apa keluarnya? Opini apa? Mendaki. 5,000 tahun lagi? Ini apa keluarnya? Opini? Mendatar. Dia tak cakap Melayu kan? Yang ini mendaki, yang ini mendatar. Yang apa ini? Menurun. Betul. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Itu titi Siratul Mustaqim. Ya. Bukan ada pengimbang, bukan ada orang sarkas ada besi kan? Ini tak ada. Ya. Agak-agak boleh lepas dah. Tak akan lepas. Jangan miss solat 5 waktu berjamaah. Ya. Nanti dia akan lepas meniti Siratul Mustaqim itu cepat seperti kilat menyambar. Suruh-suruh syurga aja ya. Udahlah kau itu tuan-tuan. Ada pula pengait. Di atas titi Siratul Mustaqim itu ada pengait. Tahu pengait? Apa pengait? Apa kerja pengait? Apa guna pengait tu? Apa? Apa gunanya? Bagi jatuh, ya ke tak? Macam kelapa sawit tu jatuh kan? Ini di atas titi sirat tu ada pengait. Bukan naik kelapa sawit, naik apa? Naik apa? Naik orang yang lalu tu lah dikait. Namanya kalalib. Ya? Dalam naskah hadis itu. Wabihi kalalib kata. Di atasnya tu ada pengait yang boleh mengait seorang tu jatuh supaya masuk dalam neraka. Bila jatuh ke mana perginya? Bila jatuh ke mana perginya? Neraka, ya. Bukan neraka, tak betul? Neraka. Jatuh pergi neraka. Neraka ada berapa? Udah bawa lepas ngapun. Neraka ada berapa? Syurga ada berapa? Bagus. Pandai murid-murid tadika cikgu. Ini semua murid-murid tadika ni, ya ke tak? Ada ke yang marah? Ya. Begitulah. Jadi yang keempat, dia melepasi titi Siratul Mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dan akhir sekali, last sekali, dia akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak ada cek, terus masuk syurga je. Tak kata tak? Tanpa hisap. Yang boleh masuk syurga tanpa hisap tu ada 7 golongan. Dengar dulu. Yang pertama Rasul-Rasul. Ada Rasul kata? Nama siapa tak haji? Nak Rasul betul ada? Tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi ada? Tak ada juga. Yang ketiga sahabat-sahabat besar ada? Nama siapa tak haji? Abu Bakar. Ada nama Abu Bakar. Tak haji. Umar ada nama Umar tak haji. Dia nak betul-betul sahabat betul. Itu yang ketiga. Yang keempat wali-wali ada? Ada wali tak? Tahu kan? Kita bukan tahu. Wali ni rahsia Allah. Allah je yang tahu wali ni. Mana tahu antara tuan-tuan ada yang jadi wali? Mungkin ada lah. Tapi kita tak tahu. Itu yang keempat. Masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima orang yang mati syahid. Tahu mati syahid? Orang yang mati dalam peperangan menentang musuh-musuh Islam. Macam orang Palestin sekarang ni. Yang dibom oleh orang Yahudi tu. Kalau mati syahid tu. Itu orang Palestin sekarang ni. Sekarang ni dah berapa? 13,000 lebih. Dibom oleh orang Yahudi. Mereka itu semua syahid. Sedangkan orang Yahudi itu kalau mati begitu aja lah, bukan syahid. Orang Yahudi itu dibunuh oleh orang Hamas.
Mereka pun banyak dibunuh oleh Hamas tu. Bila mati bukan syahid namanya. Tapi orang Islam, orang Palestin tu kalau mati kena syahid. Masuk syurga tanpa hisab. 13,000 mati syahid. Itu sebab kita selalu doa tu, ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu min syururihim. Allahumma baddid syamlahum farriq jam'ahum dan sebagainya itu. Qunut nazilah namanya. Itu masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima tadi, ya. Orang yang mati syahid. Yang keenam wali-wali tadi, ya. Yang keenam wali-wali. Yang ketujuh. Yang keenam tadi orang yang sangat sabar. Sekali lagi. Dah bunyi. Sikit lagi ya. Yang pertama rasul-rasul. Yang kedua nabi-nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Yang keempat wali-wali. Yang kelima orang-orang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa hisab. Jadi kalau hendak masuk syurga tanpa hisab, jangan miss sembahyang berjamaah, ya. Alright. Itu dah, ya. Jadi itu 5 fadilat bagi mereka-mereka yang melazimkan diri sembahyang berjamaah. Hendak akal tanda? One more time. Hendak akal tanda? Ate? Mesti berjemaah. Bukan mesti di surau aja, di mana-mana apa. Pergi ke Ipoh, jemaah di Ipoh. Pergi ke Tapah, jemaah di Tapah. Pergi ke Kampung, jemaah di Kampung dan sebagainya. 5 waktu saya semalam, ya. Alright. Oleh kerana dah bunyi, cukuplah sekadar itu. Cukup ke tak? One more time, cukup ke tak? Sebuah lah. Saya dah putih ngajar, ya. Itu yang boleh silap, tu selimpul, tu silap balik, selimpul balik, ya. Rasa-rasa nak baring tu segan pula ustaz di depan. Rasa-rasa nak belunjuk segan juga. Baik, jadi cukup sekadar itu. Ini malam ni ceramah lagi, ya. Bulan sudah ceramah juga, kan lupa buat kitab. Malam ni saya kerana semua orang baru tak pandang tak ada baca kitab. Ceramah dulu, ya. Suka tak ceramah ni? Ya, ke benar ni? Ada yang ngantuk semua? Ada yang tidur ada? Tak ada. Alhamdulillah, ya. Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya? Alhamdulillah, ya. Tak ada nak tanya. Maknanya untunglah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Mana cari? Hanya ada di Surau Al-Mustaqim, FRU Sungai Senang Ipoh. Sekian dulu tuan-tuan dan puan yang salah silap minta ampun, minta maaf. Saya ngajar ni suara kuat bukan nengkin tau. Suara kuat aja. Kalau suara tak kuat macam? Kalau suara tak kuat macam mana? Boleh menengkok. Ini tak sempat. Kena tengkin ni. Macam-macam nengkin lah. Tapi bukan nengkin. Suara kuat je. Ya, ada beza tak nengkin dengan suara kuat? Ada beza tak nengkin dengan suara kuat? Ada. Saya ni suara kuat je, ya. Saya ngajar memang suara saya kuat. Alright. Mana yang terpukul, tersmash, minta ampun, minta maaf, ya. Bukan saya tak datang di kampung nak nyemes. Cadang tidak. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu ke nama drop shot? Jadi minta kuti main penting kan? Drop shot aja. Atau bola tanggung apa buat? Kalau bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun bukan forehand, backhand aja. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.